Okey, sebelum kita masuk kepada man ayat, terlebih dahulu kita tengok beberapa hukum. Hukum daripada beberapa hukum bacaan ayat suci Al-Quran. Okey, yang pertama sekali kita bermula dengan mimati masaluhum. Okey, masaluhum tu kita dapati mimati bertemu dengan kaf. Tak? Jadi mimati bertemu kaf hukumnya mimati tu kita baca dengan ifat lah. Jadi sebenarnya hukum ni ada beberapa hukum lah. Ya, hukum ni dia panggil hukum huruf mati dan hukum yang huruf berbaris. Okey, huruf mati ni dia sama ada melibatkan huruf nun mati, mim mati, tanwin ataupun huruf mati yang lain. Dan dia ada beberapa hukum lah. Ada yang dia baca dengan izharnya, ada yang baca dengan idghamnya, ada yang baca dengan ifa'nya, ada yang baca dengan apa lagi? Idgham sempurnanya, ada yang dia baca dengan idgham tak sempurnanya dan berbagai. Yang melibatkan apa? Hukum nun mati, mim mati, hukum mim mati dan hukum-hukum mati yang lain. Itu huruf hukum mati yang melibatkan beberapa hukum. Okey. Mereka huruf hukum yang berbaris ni dia ada melibatkan beberapa hukum juga. Tapi dia bacaannya izhar saja. Maknanya bacaan yang berbaris ni pada kita hanya baca hukum dia, kita hanya baca izhar saja. Mana kita dikendaki menyata bunyi saja pada huruf yang berbaris. Cuma yang berbaris dia ada beberapa hukum pula. Dia ada dibaca dengan 1 harakat, yang dibaca ada dengan 2 harakat, yang dibaca dengan 4 atau 5 harakat, yang dibaca dengan 6 harakat, begitu. Yang berbaris. Okey, bermula izhar lah. Dinyatakan bunyi dia tu. Dia hukum pada kita dia ada satu hukum saja. Kalau hukum kalau berkaitan dengan hukum-hukum bacaan lah. Tapi dari segi panjang pendek ni dia ada beberapa hukum bacaan panjang pendek yang melibatkan huruf yang berbaris. Okey. Jadi pada kalimah yang pertama yang kita jumpa tadi ialah masaluhum. Kita jumpa yang pertama tadi kan. Jadi mim mati iaitu yang pertama, hukum pertama iaitu yang saya sebut tadi. Terbagi berdua, terbagi pada dua, itu huruf-huruf yang mati dan huruf yang berbaris. Faham tak? Jadi huruf yang berbaris saya dah sebut, huruf yang berbaris saya dah sebut tadi. Yang berbaris hanya pada kita bacaannya izhar saja. Macam contoh masaluhum. Masaluhu. Itu dia baca dengan izhar, jelas bunyi suara huruf tu. Suara ma, sa, lu, hu. Okey. Itu dia maksud dengan nyata. Izhar ni dari bahas maknanya nyata. Lalu daripada masaluhum tu di hujung dia ada mim mati. Mim mati bertemu dengan kaf. Bila mim mati bertemu kaf, maknanya kita tengoklah. Dalam hukum mati, kaf tu hukum dia apa? Tak. Dalam baik hukum mati paling mudah. Sebab apa? Sebab selain pada mim mati bertemu min, hukumnya idgham, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ifa. Selebihnya adalah dibaca dengan izhar. Tak masuklah kita baca yang surah Fatihah tu. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada dua mim mati tu. Yang selalu diulang-ulang supaya beringat di situ. Jangan setengah bacaan tu dia berdengung panjang. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim gitu. Itu salah bacaan tu. Jadi di situ mim mati maka hukumnya dengan izhar lah. Dan selain pada mim mati jumpa mim mati jumpa mim mati jumpa hukumnya ifa. Selebihnya dia baca izhar. Bermakna kaf ni bila mim mati jumpa kaf, hukum mim mati tu kita baca dengan izhar lah. Okey. Kama salil lazi, hak lain tu yang saya tak sebut tu ialah hukum izhar lah. Termasuk al-lazi. Panggil baca amat 2 harakat kan? Baca amat 2 harakat tu izhar. Mana izhar dia 2 harakat. Biasa kita guna istilah baca amat dah 2 harakat. Dan sama juga kalau kita sebut bacaan izharnya 2 harakat. Al-lazi tu. Okey. Selain daripada yang hukum mim mati yang kita tak jumpa tu, semuanya izhar. Okey, dalam hukum mim mati pun ada juga izhar. Betul tak? Cuma fokus ke izharnya pada mim mati, nun mati. Ada berapa huruf dia dan huruf mati yang lain pun ada hukum dia. Selain daripada yang tidak terlibat tu, semua dia baca dengan izhar. Okay. Maksudnya selain yang tidak sebut pada huruf yang mati, selain daripada mim mati, nun mati tu, semuanya dia baca izhar.
Termasuk contoh istauqada. Tahu wa mati kan? Walin tu dibaca dengan izhar lah. Tahu. Di izhar ni mana apa? Tu nak kita lebih faham. Izhar ni bacanya yang nyata, jelas. Ataupun baca yang asal. Senang sikit lagi. Baca asal tu. Okey. Jadi kadang-kadang kita guna istilah izhar tau. Jadi kita tak boleh faham lagi. Izhar ni dia asal pada kalimah tu dibaca dengan izhar. Sebagaimana kalau orang baca bahasa Arab, asal pada Arab itu adalah fi'il madhi. Begitu. Jadi mudhari' lain dah. Fi'il amal lain dah. Dia asal kalimah Arab tu fi'il madhi. Begitu juga dengan Quran ni. Dia asal hukum dia ada izhar. Sebelum nak jadi idgham ke, nak jadi ikhfa ke, nak baca satu rakaat ke, nak baca dua rakaat dia berasal daripada izhar. Maknanya bacaannya je jelas. Kemudian nauqadana orang tanwin jumpa dengan fa. Bila tanwin jumpa fa, tengok pada hukum nun mati tanwin pula. Tak. Bertemu fa. Fa ni huruf apa? Okay, dalam hukum nun mati tanwin, kalau kita selok-selok, fa ni bukan huruf izhar, fa ni bukan huruf idgham. Bermakna huruf ada ikhfa. Jadi bila tanwin bertemu fa, hukum tanwin tu hendaklah dibaca dengan ikhfa. Apa makna ikhfa? Okay. Apa makna ikhfa? Walaupun mungkin dah kita tahu tak, tapi nak faham apa makna ikhfa. Ikhfa ni bacanya yang tak nyata. Izhar tu nyata. Ikhfa ni tak nyata, bunyi tapi tak nyata. Begitu. Di antara izhar dengan ikhfa ni dia adik-beradik. Beza dekat mana? Dekat dengung tu. Dia adik-beradik je. Di mana hukum ikhfa pun dibaca baksiang juga. Nara falamma. Mana habis dengung dua rakaat baru baca falamma. Cuma izhar tu dibaca dengan tanpa dengung yang panjang. Naron falamma. Kalau baca izhar lah. Begitu. Baca nyatakan bunyi tanwin tu. Nak nyatakan tanwin macam naron falamma. Tapi dari hukum tak betul lah. Okay, kita tak boleh kata, ya boleh baca naron falamma tapi kita lawan Tuhan lah. Tuhan suruh baca dengung, kita tak dengung. Maknanya kita lawan Tuhan lah kat situ. Okey, walaupun kita boleh je baca Ustaz. Boleh tak masalah. Cuma kita lawan Tuhan lah. Macam katalah, berzina. Tuhan kata tak boleh. Boleh je Ustaz. Memang boleh berzina tu. Tapi lawan Tuhan lah. Okey. Jadi orang jadi hukum, mengikut hukum ni, hukum mana? Daripada Allah lah. Bukan kita reka-reka. Tak, kalau kita buat sendiri mungkin kata naron falamma. Boleh je Ustaz baca gitu. Ya boleh. Tak ada masalah. Tapi masalah kita dengan Tuhan. Berkait dengan Allah. Jadi kita terpaksa ikut Tuhan lah. Tak, okey. Kemudian Allah falak. Kemudian jumpa lagi. Dengung situ falak. Naron. Adik-beradik pada izhar lah. Izhar tu, dia izhar dan ikhfa ni dua-dua baca baksingan. Cuma beza dia, izhar dengungnya pendek. Ikhfa dengungnya panjang. Nak menunjukkan bahawa tak berapa nyatanya bunyi tanwin itu berdengung. Jadi tak nyata. Kalau nyata naron. Kemudiannya kita jumpa lagi falamma. Okey, ada tanda panjang. Biasa orang kata tanda panjang ni lah sebabnya baca panjang dok. Sebenarnya bukan sebab tanda panjang ni dia baca panjang. Sebenarnya tanda panjang ni untuk memudahkan isyarat saja. Yang sebenarnya yang dia baca panjang kerana bertemu hamzah pada itu. Dalam dua kalimah. Hamzah. Kan itu dia ada beza. Yang bertemu dalam dua dengan beza dalam satu kalimah. Falamma adha tu dua kalimah. Adha tu satu kalimah. Beza dia kat mana? Beza ni ialah falamma tu bila bertemu hamzah dia baca 45. Dalam dua kalimah bila dia diteruskan bacaan memang baca 45 lah. Tapi andai kata kalau kita berhenti dekat falamma dia akan menjadi dua harakat. Sebab apa? Sebab dia tak ada sebab nak jadi 45. Yang menyebabkan 45 tadi ialah hamzah tadi. Asal dia dua kan, itu asli itu adalah baca asal dua harakat. Mereka adha tu dia kekal 45. Sebab apa? Sebab bersama dengan hamzah tu selama-lamanya. Bila bersama hamzah selama ni dia tak, jadi sebab tak terputus. Bila sebab tak terputus maka bacaan kekal 4 atau 5 harakat. Okey. Ma haulahu tu dua harakat, zahaballahu binurihim. Mim tu macam tadilah baca izhami mati tanpa dengung. Dengung tak ada tapi sikit. Jangan orang setengah dia faham, orang faham macam-macam. Dia sebab dia faham macam-macam ni sebab dia tak mengaji. Itu masalah dia. Jadi dia kadang-kadang binurihim, dia sebab izhar kan. Jadi potong tu dengung dia. Potong tu bunyi mim. Binurihim wa tarakahum fi zulumah. Tu buat kalau gitu.
Dia semua ni tak boleh gitu. Dia mim dengan nun ni memang asal suara dia dah ada guna. Cuma panjang pendek saja. Begitu. Jadi kena faham situ. Kalau berdengung mesti dua. Kalau tak berdengung dia tak ada harakat. Dia tak ada harakat. Satu pun tak sampai. Dia hanya kadar sifat asal. Wa tarakahum fi sama juga, izah juga fi zulumat. Jadi zitillah idgham. Bila sebut idgham dia mestilah dua yang sama. Maknanya tanwin dengan lam tu sama tak? Tak. Jadi nak tak nak tanwin tu hendaklah jadi lam mati. Zulumatil la. Baru boleh digabungkan. Kalau kita kekalkan dengan suara yang berbeza, bunyinya berbeza. Zulumatil la. Jadi tak ada pergabungan di situ. Sedangkan bacaan dah digabungkan menjadi bunyi yang sama. Okey. Jadi zulumatil la tu bila tanwin bertemu lam, tanwin tu hendaklah jadi lam mati. Sebab nak gabung dengan lam. Sebab apa tanwin jadi lam? Sebab tanwin tu dia nak menumpang lam. Bila nak menumpang lam, dia kena jadi lam mati lah. Mana boleh nak numpang orang, nak suruh orang ikut dia. Tuan rumah ikut kita, tak boleh. Kita kena ikut tuan rumah. Jadi nak numpang lam, tuan rumah tu lam. Maka tanwin jadi lam. Sebab dia nak gabung macam satu bunyi yang sama. Okey. Kemudiannya, oleh kerana sabdu tu, bukan nun, bukan mim, maka dia tak ada dengung lah. Mana-mana sabdu ni dalil idgham lah. Dalil idgham. Sabdu ni sebenarnya dalil idgham. Jumpa mana mendapat sabdu yang bukan nun bukan mim memang tak ada guna. Orang nak panggil mak gunah bila gunah tu lah. Tak ada dengung je. Kalau melibatkan nun dan mim, berada guna. Mak gunah. Tak pergi jumpa kat mana. Kadang-kadang orang panggil wajib bergunah lah. Benda sama je. Okey. Kemudian tu la dua kalah. Yubasirun itu 26. Kat mana 26 tu? Sebab apa? Sebab yubasiruna asalnya yubasiruna. Asalnya baris. Lalu dimatikan nun di akhir tu kalimah kerana wakaf. Kita bagi ma'arid li sukun. Ma'arid baca amat, arid tu mendatang, li tu kerana asal tu mati. Sebab wakaf. Jadi oleh kerana di situ terdapat huruf mat, huruf mat memang dah mati. Bertemu huruf yang wakaf tadi. Kalau diteruskan, dia tak baca 26. La yubasiruna summa. Tak boleh. Dia akan jadi dua lah. Tak ada sebab nak jadi 26. Bila dia wakaf, dia disebab nak baca. Sebab di situ ialah bukan semata huruf mat, tapi ada huruf mati. Mati sebab wakaf. Mana-mana huruf mat, bertemu huruf mati sebab wakaf tu. Ru tu. Bukan huruf mat tu. Huruf mat tu alat saja. Jadi kalaulah sekadar huruf mat, dia harakat. Tapi tambah dengan mati mendatang pula atau mati asal 6. Kalau mati mendatang mak sungguh tu 26. Kalau mati asal dia panggil mak lazim tu 6. La yubsirun sirun. Kemudian summun bukan di situ. Sum mim mati mim ke sabdu kan? Dengar lah tu. Dengar ni yang wajib bergunah. Panggil wajib bergunah juga. Dengar ni idgham. Idgham tu. Idgham tu cuma idgham asal. Idgham asal. Okey. Tanwin jumpa dengan mibak. Hukum mim matilah. Betul. Tanwin jumpa dengan ba asalnya. Lalu tanwin itu ditukar menjadi mim mati. Okey. Asal hukumnya ifak lah. Bila bertemu, kerana itu setengah qari, setengah ulama, dia meletakkan huruf ifak tu 16. Dia tak ada iklat-iklat ni. Jadi huruf ifak ada 16. Cuma bila bertemu ba, suara tanwin mim mati tu tidak ada tukar pada mim mati. Yang ni yang Ustaz pegang. Yang saya pegang yang ni. Mana saya guna 16 je. Cuma bila bertemu dengan ba, lalu ditukar pada mim mati. Mana kita tak guna iklat-iklat ni. Sebab iklat ni dia ifak juga. Tapi panjang cerita sangat. Jadi kita kira bila bertemu dengan ba, huruf ifak ada 16 dalam hukum nun mati tanwin. Tapi bila tunggu ba, hendaklah tukar pada mim mati. Okey. Kemudiannya, okey. Mula habis dah ni. Kita tengok Kita pun laju sikit. Bukumun, tanwin Jepang ain, hukumnya izhar di situ. Izhar juga. Yung, itu ifak kasa. Fahum, mim mati jumpa lam, itu izhar kasa. La, dua kat ya jauh, 26 macam tadi. Au qasajibin, tanwin jumpa mim idgham. Tanwin dia akan mim mati sebab bertemu mim. Oleh kerana bila digabungkan mesti bunyi yang sama,
Kemudian min ada dua sama maka dengunya dua harakat. Ada dengulah. Minas sama, as-sama tu 4 atau 5 harakat kerana huruf mat bertemu, huruf mat bertemu kerana mat tu dibaca 4-5 kerana bukan sekadar ada huruf mat, malah ditambah dengan hamzah kat situ dan dikekal 4-5. Okey. Fihi zulumatun itu idgham. Tanwin jumpa dengan waw hukumnya idgham. Idgham juga tapi idghamnya tak sempurna. Maksudnya tanwin tu jadi waw, zulumatu, tapi dia bawa dengung sekali. Oleh kerana sifat nun tu masih ada, maka idghamnya tak sempurna. Sepatutnya dia bunyi macam ni. Zulumatu waradun. Baru idgham betul. Tapi oleh kerana idghamnya tak berapa betul, lalu dia bawa suara nun ke dalam waw sekali. Jadi dia berdengung. Orang panggil dia malgunah tu lah. Sebenarnya dia idgham tak sempurna. Zulumatun, okay, waradun, sama tu. Wabarqui, itu sama lah ketiga-tiga tu. Itu ada kekalah situ. Yaj'aluna asabi'ahum mimati juga ngefat hukumnya izah juga. Fi 4 atau 5 harakat bertemu hamzah tu. Tapi dalam dua kalimah. Jadi bila sebut dalam kalimah, maka dia ketika baca 4-5, ketika wakaf jadi 2. Sebab bila wakaf dia terputus dengan hamzah. Azanihim. Itu idgham lagi. Mimati memiam. Idgham lah. Oleh kerana ini bersadu. Ada murunah lah. Apa kita murunah. Minas sawa'iki hadaral maut. 246. Wallahu muhitun, itu ifak lagi. Tanwin jumpa ngebat. Tanwin jumpa ngebat hukum ifak. Oleh kerana ifaknya berat, lalu ditukar pada mimati. Ketika bertemu ngebat tanwin tu. Jadi bacanya ifak yang ditukar menjadi mimati. Orang panggil iklab. Okay? Orang panggil ataupun sebut ifak tanwin, nun mati tanwin yang ifak yang ditukar kepada ifak nun mati tanwin yang ditukar pada mimati. Okey, dengan dua harakat. Di bibir lah bila mati dia muhitun. Dia rapat sikit ya. Muhitun bil kafirin 246. Yakadul barqu yakhtafu absarahum saduhum. Itu izah lagi lah. Kullama 4 atau 5 bertemu hamzah dalam dua kalimah. Adha 4 atau 5 juga tapi dalam satu kalimah. Berbeza itu kekal, itu tak kekal. Lahum masyafi mimati bimi hukum idgham. Lebih-lebih lagi di dua yang sama. Dua yang sama. Lagilah berat pada hukumnya idgham. Orang tak sama pun ada juga dia baca idgham. Yang sama lebih lagi lah dibaca idgham. Mana-mana idgham yang melibatkan min atau min bersabdu, maka dengung idgham mesti ada dengung situ. Mana-mana idghamnya yang bersabdu yang tidak melibatkan nun atau min, maka dia tak dengung kat situ. Kemudiannya wa idza lahum fi wa idza azlama alaihim, tu 45 tu. Banyak 45 sini. Alaihim izhanya walau syak 45. Dan satu kalimah zalaza bisamihim izhanya wa absarihim izah juga innallaha kulli syai'in, itu ifak kat situ. Ifaknya bertemu qaf, bila bertukar dengunnya tebal. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min, itu ifak lagi. Dengunnya tebal. Dalam ifak punya tebal ada dengunnya tebal ada 5 huruf. So beli bertemu ta dan qaf. Dengunnya tebal. Miu. Okey. Qablikum izami mati. La'allakum izami mati lagi. Takun 246. Allazi ja'ala lakumul awdha, dibaca tebal bila mati sebelum baik atas. Kumul awdha firasyan, itu idgham lagi. Idgham yang disebut idgham berdengung lah. Jadi sebenarnya idgham tak sempurna situ. Tanwin dia akan waw mati, kalau dia gambar situ bunyi, tapi dibawa suara tanwin ke dalam waw sekali. Okey, maka idghamnya tak sempurna. Maka itu berdengung lah ya. Ada setengah bacaan dibaca dengan idgham sempurna. Dia baca macam firasyaw was sama, dia tak ada dengung lah. Kalau dia baca idgham sempurna, kerana itu setengah qari dia tak membaca dengan dengung kat situ. Dia baca izah sempurna, idgham sempurna. Firasyaw was sama, begitu. Sebab 4 atau 5 bina, betul 5 juga. An tu bila wakaf dia akan jadi 2 harakat. Kenapa? Kebinaan tu dibaca kerana selepas hamzah tanwin ada alif tu, tapi tidak ditulis. Kerana itu bila wakaf dia jadi 2 harakat juga. Kalau orang tanya kita sebab apa baca tak ada alif pun. Sebenarnya ada alif di situ tapi tidak ditulis. Lalu bila wakaf menjadi 2 harakat juga kerana sebenarnya ada alif di situ tapi tidak ditulis dalam bahasa Utsmani. Wa anzala minas sama', nun mati bertemu zah hukum ifak situ minas sama'. Okey. Minas sama' 4 atau 5 harakat. Okey, 4 atau 5 harakat kerana bertemu hamzah di situ,
Okey, ma tu 4 atau 5 harakat juga kerana bertemu hamzah situ. Ma'an tu sama dengan binaan. Bila wakaf menjadi 4 atau 5 harakat. Okey, tengok ayat sini ya. Pada yang bermasuk tu, ayat yang ke-22 dah. Kita sampai pada ayat yang ke-22. Minas sama'i ma'an. Okey. Di sana tu minas sama' 4 atau 5, ma'an tu 4 atau 5 juga. 4 atau 5 harakat. Kenapa? Bertemu dengan hamzah tu kan. Tapi bila wakaf a tu dibaca 2 harakat. Kerana apa? Kerana selepas an tu ada huruf alif tapi tidak ditulis. Tidak ditulis. Maka hukumnya baca 2 harakat juga seperti tanwin yang lain lah. Tanwin 2 atas yang lain. Tanwin ni bila wakaf dia akan hilang tanwin tu. Mana hilang sebaris. Bila sebaris pada yang 2 di atas diguna pakai alif selepasnya. Alif termasuklah hamzah tu sebab dalam kaedah usul sandi tak ditulis. Pada tanwin 2 di atas, hamzah yang 2 di atas tidak ditulis alif selepas dia. Sebenarnya ada kan tu bila wakaf dia jadi 2 harakat juga macam yang lain juga. Macam contoh macam rizqan tu kan. Minas samarati rizqa. Bila wakaf kan jadi 2 kan. Sebab apa? Sebab dia alif. Hamzah pun sama juga tapi tidak ditulis. Okey. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tanwin jumpa gelam hukumnya idgham. Dia jaga satu bunyi yang sama. Macam mana? Itu tanwin tu bila bertemu lam, tanwin tu menjadi lam mati juga. Tanwin kan nun mati. Rizqan tu asal suara nun mati. Lalu suara nun mati tu dijadikan mati sebab nak digabungkan dengan lam. Sebab dia tu. Kalau nak tukar dengan lam macam mana nak digabungkan? Dia akan jadi rizqan lakum lah. Mana bunyi suara kekal lah bunyi suara tanwin tu. Lalu kerana nak jadi idgham hukumnya idgham. Maka tanwin tu dalam menjadi sama dengan lam selepas. Jadi asal lam nun mati tanwin menjadi lam mati. Okey, semacam ikhlas tu mim mati tak? Ni lam mati. Jadi bila ditukar rizqan, rizqal. Bila asal rizqan suara nun, bila rizqal suara lam. Lalu lam tu digabungkan menjadi satu bunyi yang sama lam kedua tu. Rizqal lakum tanpa bunyi tanwin. Kum dibaca izah. Fala taj'alu lillahi okey, nun mati jumpa dal. Hukumnya ikhfa ke situ. Kerana dal sebahagian daripada huruf ikhfa, huruf nun mati tanwin yang 16 atau 15. Wa an ikhfa lagi. Ikhfa dengarnya nipis. Berbeza jumpa kau. Ta'lamun 246. Okey. Kemudian wa'il atau ikhfa juga. Wa'il betul bekal kan? Huruf ikhfa kan banyak. Ada 16. Tapi tak perlu hafal semua. Kan tak perlu hafal semua. Yang perlu kita hafalnya huruf idgham, huruf izhar dalam hukum nun mati tanwin. Kalau dah hukum nun mati yang kita perlu hafal hukum huruf yang dibaca idgham dan dibaca ikhfa pada mim mati tu. Huruf izhar tak payah hafal sebab izharnya banyak. Tolak saja daripada 28 huruf. Huruf hijaiyah ada 28. Tolak satu mim, tolak satu ba tinggal 26. Jadi 26 huruf tu adalah izhar pada mim mati. Sama juga dengan hukum nun mati tanwin. 28 huruf juga. Tolak huruf izhar 6, tinggal lagi 22. Tolak lagi huruf idgham 6, tinggal lagi 16. Okay, cuma sama ada kita nak kira semua huruf 16 tu sebagai huruf ikhfa ataupun hanya 15 satu huruf ikhlas. Jadi yang banyak tak boleh hafal. Yang kita hafal hanya sedikit saja. Cuma nak kena ingat yang huruf hijaiyah tu. Ada orang mengira daripada alif bata saja, kha saja. Sebenarnya huruf hijab itu ada 28 tu dia tak bermula dengan alif. Betul dengan ba, ta, sa, jim, ha, kha. Hamzah tu sebenarnya adalah alif. Hamzah dengan alif tu benda yang sama dah. Kerana itulah dalam kiraan huruf hijaiyah ni huruf alif tak ada. Huruf alif ni ada termasuk huruf sama ada dia menjadi huruf mat atau dia menjadi huruf huruf lin ataupun dia menjadi huruf tambah saja. Dia sama dengan alif waya tu lah. Okey. Nanti ada penerangan lain yang untuk line next nanti, untuk next keterangan nanti pada sampai masa saya akan buat macam saya akan bagi untuk penerangan tentang tajwid tu. Cara ringkas saya akan beritahu. Tapi tak apalah, secara untuk 2-3 kelas ni kita mulakan dengan menyentuh tentang hukum tajwid dan juga penafsiran ayat-ayat Quran tu nanti selepas ni. Kita akan lihat kepada mana-mana ayat nanti ya. Okey. Wa in kuntum fi raibin. Wa in tu ikhfa situ bertemu kaf.
kaf ni huruf ifa'lah dalam hukum nomenklatur. Nanti saya akan bagi nota percuma. InsyaAllah siapa yang masuk grup yang kita ada tu, saya akan bagi nota percuma. Pada yang tak ada lah. Kalau yang guru yang tak ada, boleh ambil nanti Ustaz bagi, anak akan bagi. Yang lain pun akan adalah yang biasa tu, kalau simpan adalah, kalau tak simpan nanti kita bagi semula lah ke dalam grup tu. Masuk grup tu nanti kita akan bagi nota kat situ. Kemudiannya untuk kat situ. Fa lagi. Banyak kau depan. Mim batin fa izhar pula situ. Rafi raibim idgham kat situ bim tu. Mimma nazzalna wada'u syuhada 5. Syuhada 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Sebab bukan sekadar huruf mat. Da tu bukan bertemu sekadar huruf mat alif, kalau tidak 2 harakat je. Tapi ditambah dengan hamzah. Maka di situ baca 4 atau 5 harakat. Oleh kerana bertemu dengan hamzah tu dalam satu kalimah, maka dengan kekalnya 4-5 tu kekal. Kum min dunillah. Mim mati juga mim. Okey, mim mati juga mim, pokoknya idgham lah. Senang saja Al-Quran ni, ya. Lebih bagi huruf yang sama lah, mesti idghamnya. Okey, cuma dengung tak dengung saja. Dengung tak dengung tengok nun atau mim. Kalau melibatkan nun dan mim bersabdu, maka dengunglah 2 harakat. Kalau tidak, tak ada. Idghamnya bila gunah lah. Jadi ada sabdu. Sabdu tu ada 2 macam. Ada yang berserta dengun, ada yang tak berserta dengun. Yang berserta dengun ni yang melibatkan nun atau mim. Orang-orang duk panggil wajib bergunah. Sama je. Semua tu ada idgham belaka. Mi ikhtifat situ dunillahi, wakaf lafaz Allah tu dibaca nipis. Dunillah, dunillah, tak baca dunillah itu. Dunillah sebab didahului alif baris bawah. In dunillahi ifatum izhar sadiqin 246. Sa tu 2, kin tu 246. Fa illam idgham lagi, di mana nun mati digabungkan lam. Oleh kerana nak menumpang lam, nun mati tu akan jadi lam mati. Fa illam. Okey, dibaca begitu. Fa illam. Tak dibaca fa illam, nun mati dah tak ada. Fa illam. Mim mati betul fa taf'alu izhar kat situ. Dalam hukum mim mati paling mudah sebab daripada 28 tu tolak mim mati, mim mati bertemu mim, tolak mim mati bertemu ba, semuanya hukum pada mim tu dibaca dengan termasuk yang ni lah. Fa illam. Tafalu walang ifat dengan 2 harakat bertemu tak. Tafalu ifat situ dengunnya nipis. Fattakun narallati waquduhan, itu semua dengung. Fattakun, itu idgham belaka lah tu. Itu idgham lam digabung nun, di mana lam tu jadi nun mati dalam hukum lam syamsiah tu kan hukum lam syamsiah tu dibaca idgham. Idgham lam tu kepada nun tu. Fattakun, okey. Rallati waquduhan, semua idgham belaka. Wal hijarah wa iddat lil kafirin 246 pada firin tu. Okey, sadaqallahu azim. Okey, kita tengok pada makna ayat. Okey, makna ayat kita tengok daripada firman Allah Subhanahu taala, masaluhum kama salil lazis tauqada nar. Berapa kecil ni? Dia nampak kecil lah kat situ. Nampak tak? Kat skrin nampak besar kecil? Okey, besar sikit tak? Kecil. Okey. Sambungan pada ayat yang sebelum ini, masih kita berada dalam ayat yang membicarakan tentang orang-orang munafik. Allah SWT mengumpamakan mereka. Sebelum ini Allah ceritakan tentang sifat mereka. Dan pada ayat yang ke-17 ini, Allah SWT mengumpamakan mereka seperti siapa? Seperti apa? Okay. Umpama mereka kata Allah, masaluhum kama salil lazis tawqadana. Umpama kata Allah mereka inilah sebagaimana api yang dinyalakan, satu rumpun api yang dinyalakan, maka tatkala api tu mengeluarkan cahaya yang mengelilingi mereka dalam keadaan cahaya, tak? Okay. Umpama orang munafik ni kata Tuhan, dan kadang ada cahaya yang mengelilingi mereka, tiba-tiba cahaya tu hilang. Duduk dalam cerah pakat duduk dalam cerah ramai, tiba gelap. Apa berlaku? Meraba. Jadi itulah Allah kata orang munafik ni adalah orang seperti yang meraba-raba dalam kegelapan. Cahaya sebab apa? Ada hidayah.
ada panduan, ada guru-guru, ada, tapi kita memilih dengan jalan yang lain, jalan yang sesat, jalan yang tidak ada panduan. Itu umpama Allah kepada orang yang bermuka-muka ni. Orang bermuka ni tak kira lah siapa. Dia ni kadang-kadang sepejabat je ni. Tidak semayang, kadang semayang, kadang dia. Semayang tak. Ada setengah orang tak semayang langsung. Jadi umpama kecil. Tapi Allah nak kata bahawa ada cahaya tadi, tapi dia memilih dalam kegelapan. Bagaimana kata Tuhan, suatu kerompongan manusia yang adanya dalam ada cahaya, dia berada dalam kegelapan. Apa akan keadaan mereka? Nescaya mereka akan meraba-raba. Bukan itu saja kata Tuhan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kedudukan mereka yang pekak, tuli, buta itu kata Tuhan, mereka tak akan kembali. Ini dahsyat bahaya. Ini kita bimbang kalau kita takut orang tu yang bersifat munafik itu bermuka-muka dalam keadaan yang tidak mendapat hidayah Allah. Seolah Allah kata apa? Tak dapat hidayah tu. Buka, tuli dah. Tuli cakap apa pada dia tak akan kembalilah pada Allah. Walaupun ada. Kerana itu kalau kita mendapat hidayah Tuhan, kalau orang tu asalnya berada kesesatan, lalu dia tu dapat hidayah, maka bersyukurlah dengan sebanyak-banyaknya. Kerana ada manusia yang tidak diberi hidayah oleh Allah sampai dah dia mati. Kemudian al-qasayyibin minas sama', ataupun kata Allah, kalau dalam gelap tadi kata Allah, ataupun kata Tuhan al-qasayyibin minas sama', umpama Allah kata orang yang munafik ini adalah mereka yang ditimpa hujan. Hujan lebat ni. Berderang hujan atas kepala dia. Dah. Lepas tu ditambah dengan kegelapan. Kalau ada gelap, cuba terang. Malam ni kalau ada hujan, terang turun bawah. Dah. Tak nampak benda satu. Turun bawah, gelap pula, hujan timpa kita. Macam mana? Dengan petir lagi. Warakdun. Dengan apa ni? Dengan kilatnya. Guru kilat. Menyebabkan bila kata Tuhan, bila dah ada petir semua tu, tutup telinga dia. Tengok Tuhan kata asabi'ahum fi azanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka tu dalam telinga-telinga mereka. Dalam gelap. Betul. Saya baru ni dah rumah hujan gelap. Tengok rumah air nak naik. Keluarlah tengok. Betul sungguh. Biar kilat ni tuan-tuan. Woi, takut sungguh. Perang gitu. Sebab kita kadang duk dengar orang kena petir. Tak pasal-pasal ustaz orang kena petir. Takut, rebah. Nonggeng rebah. Rebah. Dalam keadaan yang air banyak, licin pula bawah tu. Rebah. Ingat pada cerita ni. Dengan petirnya, kilat sebagainya. Tutup telinga ni, tak boleh dengar, takut. Kenapa? Sebab apa Tuhan kata itu? Takut telinga, takut mati, takut disambar kilat. Dalam hadis Imam Tirmizi ada menyebut bahawa yang bawa kilat petir itu malaikat. Yang memanah iblis. Itu kita takut tu. Takut iblis di atas kepala kita. Dia panah kepala kita. Kita takut di situ. Kadang itu bila hujan petir sebenarnya jangan keluar rumah. Sebaiknya. Kadang-kadang kita duduk tengah jalan tau. Dah kena jam sebagainya. Itu kita takut bimbang. Kerana itu kena beristighfar. Kena banyak beristighfar dalam keadaan kita berada di bawah hujan. Walaupun dalam kereta. Tapi kita banyak beristighfar. Tapi kalau kita berada dalam rumah, berdiam diri dalam rumah. Berdiam diri dalam rumah. Begitu. Okay. Sebab kita bimbang tu. Mai iblis tak mengingat atas kepala kita. Kebetulan nak panah iblis tu kena kita. Itu kita bimbang tuan-tuan. Okey. Wallahu muhaitum bil kafirin. Allah menguasai orang kafir. Tak usah nak buat cerita apa. Zaman Rasulullah, walaupun ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mempersedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan orang munafik ni dalam keadaan yang malu dia kadang tu. Sebab setiap dia niat dalam hati dia didedahkan oleh Allah melalui wahyu-wahyu yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika mana wahyu yang tidak turun dan tempoh yang agak panjang, Allah sangat suka. Dia suka sangatlah. Tak ada wahyu. Tak ada daripada Tuhan untuk mendedahkan gerak kerja orang-orang munafik ketika itu. Okey. Di mana? Okey.
Orang-orang munafik tadi yang berada dalam keadaan kegelapan, yang disambar peti tadi, hampir-hampirlah peti itu, hampir-hampirlah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Hampir-hampir. Perang sana, perang sini. Woi. Jadi mata penang, jadi mata tak nampak. Jadi semua orang macam itu. Bila mata orang yang macam gabung. Contoh macam bila kita tutup lampu, kan mata kita blur macam tu kan. Mata akan jadi blur macam tu. Dan tiap kali cahaya keluar, kita ni melangkah sepatah. Tengok orang Allah nak pamer munafik ni. Bila kilat, nampak cahaya, sejakah. Tak gelap. Bukan zaman ni adalah lampu-lampu. Zaman dulu, zaman Nabi, mana ada lampu-lampu? Duduk dalam gelap. Sekali mari kilat, nampak cahaya, selakah dia pergi. Ini upama orang munafik. Maknanya Allah tahu, bukan saja dalam keadaan meraba-raba, tapi orang munafik ni Allah kata dalam keadaan serba nak menunjukkan bahawa betapa serba orang munafik ni. Sekejap bila nampak cahaya, dia langkah sepatah. Mana tak boleh nak langkah terus. Sebab apa? Sebab mereka ini dalam kegelapan. Bermakna Allah beritahu bahawa orang munafik ini juga mereka memerlukan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cahaya mari, dia pun melangkah. Bila cahaya tak ada, dia berdiri balik. Melangkah, ada cahaya melangkah balik. Hilang cahaya, dia berhenti. Keadaan orang munafik kata Allah. Perumpamaan. Dan sekiranya Allah berkehendak untuk menghilangkan pendengaran mereka atau penglihatan mereka, Allah boleh. Dan kadang ketika itu, dalam keadaan dia tu sesak tadi, Allah boleh lagi nak menyesatkan dia. Itu saya kata tadi, kalau orang yang sesak tadi, dia mendapat hidayah Allah, maka banyaklah bersyukur pada Allah. Dan dia kata Allah, kalau Allah nak hilang penglihatan mereka, nak hilang pendengar mereka, bermakna sesak dia sampai sesak selama-lamanya, maka kita hendaklah banyak berlindung. Kita bimbang kat situ. Sesungguhnya Allah itu di atas segala sesuatu, Allah berkuasa. Tak nak lawan Tuhan lah. Fa'aina tazhabun, kata Allah. Nak ke mana? Nak ke mana? Kita nak ke mana sebenarnya? Nak lawan-lawan Tuhan ni, nak ke mana? Fa'aina tazhabun. Kemudian ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini seruan kepada semua manusia, baik yang beriman atau tidak beriman kepada Allah. Jadi olehmu seorang hamba, kata Tuhan. Ya ayuhan nasu ubudu. Wahai manusia, jadi olehmu seorang hamba. Hamba kepada apa? Kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Jadi kita menjadikan hamba, kita sembah ni mana kita jadikan hamba kepada Tuhan yang menciptakan kita. Apa nak sembah pada benda lain? Tu kata, sembah kepada Allah yang mencipta kita. Dia mencipta, maka dia layak disembah. Sebab apa nak memilih selain pada Allah SWT? Sebab apa nak jadi hamba kepada manusia? Sebab apa kita nak jadi hamba kepada harta benda? Sebab apa kita nak jadi hamba kepada pangkat? Sebab apa nak ada kepada sesuatu yang tidak punya kuasa? Maka selayaknya kita ni menjadi hamba kepada Tuhan yang mencipta kita sendiri, bukan orang lain. Dan Tuhan yang sama juga, kata Allah, sebelum kamu, yang mana bukan zaman kamu saja, malah Tuhan yang sama juga adalah Tuhan kepada Tuhan yang selain daripada umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Masa bertakwa ni menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang soleh. Di mana Allah yang menjadikan kamu itu adalah Allah yang juga yang menjadikan kamu bumi yang terhampar luas, langit yang terbina, terampung, di mana daripada langit tadi turunnya hujan. Hujan yang berbentuk air. Sebab apa disebut air berbentuk air? Sebab ada juga hujan yang berbentuk batu. Ada juga hujan yang berbentuk api. Tapi di sini dikhususkan air. Kerana keberangkalian daripada Tuhan juga. Ada juga hujannya daripada api. Keberangkalian. Dan ada
api, daripada batu, begitu. Itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada air tadi ditumbuh daripadanya tumbuh-tumbuhan. Dah hasil daripada air tadi, tumbuh hasil daripada air tadi beberapa buah-buahan. Mana jadi tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhan tu berbuah. Nak cerita apa? Kekuasaan Allah. Nak cerita kuasa Allah di mana? Di mana tumbuh-tumbuhan yang tak ditanam manusia. Yang liar-liar itu. Siapa yang tanam dia? Allah. Benih daripada mana? Benih beli kedai ke? Tak. Tak ada benih di kedai pun, tumbuh ni kata-kata. Dalam hutan tu banyak tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Bukan benih yang dibeli di kedai-kedai kedai-kedai pertanian tu. Nak cerita bahawa tumbuhan itu yang tumbuh itu juga dah ciptaan Allah SWT. Dan biji benih yang kita tanam tu pun belum tentu tumbuh. Kalau tidak disebabkan oleh keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Tuhan, tumbuh-tumbuhan ini yang lahirnya buah-buahan tadi menjadi rezeki kepada kamu. Maka kata Allah, ingat, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Tuhan tu ada Tuhan yang lain. Dah Tuhan bagi rezeki kan. Rezeki ni dalam bentuk macam-macam lah. Dengan kerja yang kita ada, dengan kerjaya yang kita ada, dengan rumah-rumah yang kita ada, dengan harta benda yang kita ada. Fala taj'alu, itu je Tuhan minta. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Tuhan tu Tuhan yang lain. Tu je kamu. Nak jadi kaya-kaya lah. Wa antum ta'lamun. Dan kata orang, kamu tahu. Kamu tahu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ada kata-kata Allah, kamu tak mempercayai kata Tuhan. Tak percaya, habis teh dah panggil. Habis dah. Tak percaya juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan sekiranya kamu meragui tentang apa yang kami turunkan ke atas hamba kami, fa'tu bisurah. Dan hantarlah walaupun satu surah yang paling pendek. Kata ulama, surah tersebut adalah surah Al-Kawthar. Buatlah sumpama. Ini checkmate lah, kata-kata checkmate lah. Kalau tak percaya juga tentang kuasa Allah ini, buatlah satu surah yang sama dengan Quran. Kalau boleh buatlah. Kalau boleh buat. Checkmate lah, tak ada. Maka ada orang boleh buat? Tak ada orang boleh buat. Daripada sebab Nabi, hatta orang yang hidup sebelum Nabi atau hidup sekarang ni, tak ada satu manusia yang boleh buat seumpama ayat Quran. Checkmate dah tuan-tuan. Checkmate dah. Tak ada buat apa dah. Inilah modal yang paling apuh untuk kita ajukan kepada orang bukan Islam yang tak percaya kepada Tuhan. Ini dalil paling apuh. Kalau betul Tuhan itu, Quran itu bukan daripada Allah, buatlah. Bukan saja dia tak boleh dibuat, malah Quran tu dihafal di dada-dada manusia. Macam mana? Inilah apa panggil dalil paling apa kalau kita rasa ragu pada Islam lah. Quran tu lah. Quran tu ada tak? Sebab apa sebab apa yang orang tak boleh nak cipta Quran tu? Sebab apa? Sebab Quran tu cipta Allah. Itu je persoalannya. Kumpullah satu manusia satu dunia ni pun, bagi tahu dia, wahai manusia, kamu buatlah satu ayat seperti ayat Quran. Kumpullah satu dunia ni. Tu Tuhan kata. Wada'u syuhada'akum min dunillah inkum. Panggillah Tuhan kata pendeta-pendeta kamu, pijak pandai kamu, kumpullah satu dunia ni selain daripada Tuhan, buatlah satu ayat yang seperti Allah. Kalau ada lah. Dan tentu dah ada orang buat. Walaupun zaman Nabi yang datang daripada Musailamatul Kadzab tu, tapi tak ada yang boleh buat. Tak ada. Kita nak ragu tentang Islam kat mana? Tak ada ruang. Tu saya kata tadi, checkmate dekat situ. Checkmate kat situ dah. Tak boleh nak buat apa dah. Checkmate je. Kita nak sabut lah. Okey lah. Kita rasa macam terdetik lah ragu tentang Islam ni. Kat situ ni. Kat sini ni. Ni checkmate ni. Ada ke boleh buat? Tak ada.
Air zam-zam tu pun dekat Makkah tu Mukarramah tu pun yang tak kering-kering tu pun tak ada orang nak boleh nak tanding lah. Dia panggil mukjizat kan. Mukjizat Tuhan. Itulah mukjizat Allah SWT. Yang tinggal hari ni yang kita nak jadi bela kita ni, yang di sini Nabi tak ada dah. Dah. Para sahabat tak ada dah. Kurang sebutir ni. Hadis orang tak tipu dah. Ada palsu sebagainya. Ni kurang sebutir ni. Yang mana orang dah hafal. Ini ada dalil yang paling kuat, yang paling apa untuk pada seorang yang rasa ragu. Betul ke? Ya, kadang-kadang syaitan duk mari dah. Ini yang paling apa? Yang tidak ragu padanya. Okey. Fa illam taf'alu. Orang kata kamu takkan boleh buat. Tak kata dah. Tuan kata tak boleh buat. Tak percaya lagi. Memang tak ada lah. Tak kiamat dah dunia ni. Tapi tak ada orang boleh buat lagi. Walan taf'alu kata Tuhan. Tak boleh buat. Kamu tak akan boleh buat. Dan tak akan berjaya kamu buat. Fattakun nar. Maka kata Tuhan. Takutlah api neraka. Jangan lawan Tuhan. Kebenaran sudah ada. Sudah terbukti. Kebenaran dah bukti. Maka takut ada alim akan api neraka. Api neraka kita Allah. Di mana Allah jadikan manusia dan batu-batu. Jadikan manusia dan batu-batu. Api neraka tu. Yang bahan bakar dia daripada manusia dan batu-batu. Antara yang menjadi bahan bakar itu adalah kalangan orang munafik. Innal munafiki lafi darki asfali minan nar. Kata Tuhan, orang munafik ni kedudukan dia adalah paling bawah daripada api neraka jahanam. Orang kafir atas kita bawah lagi. Kerana dia beri bahan. Bahan api tu digunakan untuk membakar orang kafir. Manusia yang munafik tadi, dan batu dia bagi bahan bakar untuk bakar kafir. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya kata lah. Dan insya-Allah kalau kita diizinkan Allah, kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okay. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Ustaz, saya ada pertanyaan satu nak ada ni sikit. Apa ni, kalau kita nak macam dah berhenti ayat tu kan, lepas tu contohnya macam Al-Azi ni lah, macam ni dia baris atas kan, yang mula alif dia baris atas kan. Macam mana tu? Saya tadi 22 ayat 22 yang mula-mula ayat tu Al-Azi tu. Kita tahu dia baris atas kan. Tapi kalau ada ayat lain tu dia baris bawah. Yang baris depan tu saya tahu lah, sebab dia ayat yang huruf ketiga tu dia ketiga dia baris depan. Tapi nak tentukan dia baris atas baris bawah tu macam mana? Kita nak tengok kat mana? Dia baris ketiga tu dia ada depan, bawah dan atas kan? Okey, mana-mana yang baris ketiga itu baris hadapan, maka hamzah wasal tu dibaca dengan baris hadapan. Mana-mana yang ketiga itu baris atas bawah, dibaca bawah. Baris atas bawah dia baca bawah. Macam Al-Azi ni? Al-Azi okey, mana-mana yang melibatkan huruf hamzah wasal yang melibatkan lam mati. Lam mati di baris atas. Baris atas. Al sampai mati. Al yang lain daripada selain tu baris bawah lah. Baris bawah. Okey. Mana baris atas pada hamzah wasal ketika bersama lam saja. Bersama lam saja. Dan kalimah yang lain lah. Okey. Kalimah yang lain ada lah. Yang kalimah asal pada fi'il madi dalam bahasa Arab lah. Yang pada kalimah asal Quran ada baris atas. Dibaca baris atas. Okey. Jadi saya pun lupa nak terangkan wakaf tadi. Saya terangkan wakaf lah. Tengok pada ayat yang ke-19 di situ ayat yang ke tengok wakaf. Ayat yang ke-18 tak dinyatakan wakaf kat situ. Panjang tu. Saya buat wakaf sendiri je. Dekat dalam Quran ni tak ada wakaf pun. Ayat 19 ada satu jim tu. Jim tu mana harus wakaf. Harus wakaf. Dia banyak tulis jim saja. Jim. Apa lagi? Soalan ayat tu. Soalan ayat ni kalau kita jumpa wakaf seperti ni, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu. Sebaiknya kita lepasi tanah wakaf tersebut. Paling kurang fala taj'alu atau fala. Sebab apa? Sebab kalau kita melepasi
tanda wakaf macam sak layar ni, dia sebenarnya kalau kita wakaf dekat rizqan lakum situ boleh juga, tapi kita kena cari sendiri kan. Dalam keadaan kita tak faham bahasa Arab tadi, sukar juga. Jadi kalau kita sebaiknya, kalau kita tak boleh nak menguasai, maka kita ikutlah tanda yang ada tadi. Ada kata kalau tanda macam ni, sak layar ni kan, sak layar tu pada ayat yang ke-22 tu kan, kita lebihkan sikit. Fala taj'alu. Jadi bila terlebih, sebenarnya kat situ lah sebagai permulaan kita nak sambung ayat. Jadi bila kita berhenti fala taj'alu, ambil saja. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi ambil kat situ je. Tak payah nak cari sendiri dah. Cuma kadang-kadang juga orang dah panjang sangat dah. Okey, wakaf layar tak adalah fatakun ni. Soal layar dia ada jim dengan soal layar je kat sini. Soal layar tu mana kita sebaiknya teruskan. Tapi dalam ialah sebenarnya sebenarnya hidup kita ni sebagai orang Islam ni tak sepatutnya bahasa Arab tu ada bahasa kedua. Memang di negara kita ni bahasa Arab tu bahasa kedua. Tak, kerana tu hari ni juga saya buat kelas ni, kelas tafsir ni. Walaupun saya tidak mendalam sangat, tapi ialah memadai lah. Ya. Sebab tujuan saya ialah nak mengajak, selain daripada saya mengajak Quran, saya nak juga orang faham ayat Quran. Supaya bila dia baca sendiri, dia boleh panduan tu kat mana nak berhentikan. Sebab nak wakam ni ikut nafas sendiri, dia tak nak ikut nafas orang. Ada nafas orang panjang, satu ayat dia boleh habis je. Macam orang nafas pendek, lalu dia kena cari sendiri kat mana wakam yang sesuai. Paling tidak wakaf sesuai ni tuan-tuan ialah tempat yang boleh difaham. Contoh saya ambil ayat 18. Okay. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Boleh berhenti tu. Umpama mereka adalah seperti mereka yang membakar api. Falamma adha'at ma haulah. Tatkala mengeringi cahaya itu, mengiringi mereka cahaya. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi dalam zulumat, kegelapan, la yubsirun, tiada petunjuk. Jadi kerana itu saya, kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah beli macam tafsir yang Quran tu dia ada macam hafiah tu, boleh tengok kat situ mana-mana kalimah satu persatu lah. Tapi tak apa, selepas ni sebab saya tengok juga, sebab kadang-kadang masa tak sempat kan, kita nak ambil satu-satu, tapi bolehlah nanti selepas ni saya akan cuba terjemahkan kalimah tu satu persatu, tak apa, boleh juga, tak ada masalah. Seperti tadi lah, sumun, dalam keadaan bisu, mun, pekak, umyung, buta, fahum, maka mereka la yarjun, tidak akan kembali. Next time lah saya akan buat itulah. Boleh lah. Kita buat macam tu pun tak apa. Supaya kalau lebih kurang bila kita nak baca sendiri kan, kita tahu mana-mana tu. Kita boleh catik dekat Quran kita ke, ataupun kita beli Quran yang ada terjemahan harfiah tu. Macam boleh beli yang tu. Terjemahan harfiah tu. Boleh cari. Okey, tu saja. Ada lagi tak? Kalau ada lah. Maksudnya tak ada dah kot? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada waktu yang sama, hari yang sama, pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.